Lebih fokus untuk Team Hut sekarang ni adalah untuk open map. Ya. Ya, itu paling penting sebab nak tahu di manakah kedudukan. Lagi-lagi, apakah rotasi yang akan dimainkan oleh Demon Knight. Jadi, kedua pasukan telah pun melengkapkan mereka punya komposisi. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk perlawanan pembukaan minggu yang ketiga di antara Team Hut bertemu dengan pasukan RSGMY. Ya, gerakan pada awal minit permainan ini kita saksikan Fanny berhadapan dengan Lancelot. Seperti yang kita telah pun sangkakan, perlawanan di antara Assassin di bahagian jungle. Tapi kalau kita nampak daripada sudut pembersihan minion kat bahagian tengah, kita nampak RSGMY jauh lebih kuat dan juga lebih pantas sebabkan mereka ada Grot dan juga Valentina. Yes, memangnya clean wave yang lebih kuat. Tapi apa yang boleh dicapai buat ketika ini? Mereka cuba nak lakukan invasi tetapi dah pun dikawal rapi oleh Noah. Ini adalah pilihan yang cukup baik. Tapi kalau kita bercakap tentang pulse spike, kedua-dua pasukan mempunyai pulse spike yang agak seimbang pada fasa early game, mid game dan juga late game. Ya, itu yang akan kita perhatikan. Namun sekarang ni serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Team Hut. Yura Mendapatkan dua pemain daripada pasukan daripada RSGMY. Tetapi ini mungkin hanyalah poking di fasa early game di bahagian atas sekarang ni. Jadi berhadapan dengan Demon Knight. Ya, sedikit poking damage yang dikeluarkan oleh Gary sebentar tadi memaksa Demon Knight untuk berundur terlebih dahulu. Manakala Yura dalam sekelip mata sebentar tadi berjaya untuk menculik Little Wanderer. Ya, itu satu penculikan yang cukup baik untuk memberikan lebih banyak advantage kepada pasukan Team Hut pada fasa awal early game. Dan kita lihat sekarang ni bagaimana Iris nampak seperti berjaya untuk mendominasi map di bahagian bawah dan di bahagian tengah masih lagi melihat posisi dan juga strategi yang sama ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Keadaan masih lagi seimbang tapi kita kena lihat bagaimanakah situasinya apabila turtle pertama akan dimulakan. Adakah Team Hut akan melakukan saingan dekat sini ataupun RSGMY akan mendominasi segala turtle? Tapi sabar sebentar di bahagian bawah. Okay, Demon Knight sekarang ni diganggu sedikit tapi Gary cuba datang untuk membantu. Tiada pertumbuhan darah yang berlaku. Hanyalah sekali lagi poking damage yang dikeluarkan sebelum bermulanya turtle yang pertama. Ya, turtle pertama muncul di bahagian bawah. Noah bersama-sama dengan Storm akan sentiasa membuka map terlebih dahulu untuk melakukan zoning dan memberikan sedikit sebanyak informasi terhadap pemain-pemain atau rakan sepasukan mereka. Nampak bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Iris berjaya dihalang oleh Storm. Izanami berada berdekatan, telah pun mencuri Way of the Dragon daripada Noah. Pastinya akan menjadi satu setup yang baik dilakukan oleh pasukan RSGMY. Iris sekarang ini terperangkap. Yup, terperangkap berseorangan tapi dengan adanya Astral Echo telah pun diketahui 3 pemain pasukan RSGMY cuba untuk mengganggu Iris tapi Iris tak gentar. Tapi sekarang ini kita nampak bagaimana dengan pengambilan turtle yang pertama, Iris dia dah tak ada split-split. Ya, dan di mana turtle tidak diberikan fokus buat ketika ini disebabkan kedua-dua jungler memberikan fokus lebih tinggi lagi untuk mengambil buff masing-masing. Dan kemudian mungkin akan memulakan sesuatu tapi kita lihat Gary dan perjalanan kepada bahagian bawah. Demon Knight terus saja memulakan turtle pertama tetapi Gary berada berdekatan. Izanami perlu melakukan zoning bersama-sama dengan Storm tetapi di bahagian bawah Lipo bersama dengan Iris. Yup, perlawanan yang agak terganggu untuk pasukan Team Hut sekarang ini. Demon Knight berjaya untuk dapatkan turtle yang pertama tapi Noah yang akan dicari. Dah tak ada flicker tapi masih lagi ada The Way of the Dragon untuk menghalang mereka. A prize of Rush hanya seinci sahaja yang menyebabkan Noah masih lagi terselamat. Ya, sedikit hampir-hampir berjaya untuk dapatkan first blood. Tetapi apa yang penting buat pasukan RSGMY, mereka dah securekan turtle yang pertama. Satu zoning out yang cukup baik dilakukan oleh pasukan RSGMY berjaya untuk menghalang Gary daripada berada berdekatan. Walaupun Noah sebentar tadi hampir-hampir berjaya untuk melakukan momen beliau. Untuk pasukan RSGMY, memang ini yang sepatutnya berlaku berdasarkan line up mereka. Tetapi untuk Team Hut, kita memberikan fokus lebih lagi untuk mendapatkan kill first blood di bahagian side lane. Tetapi nampak yang tidak diberikan fokus oleh Gary buat ketika ini. Saya risau kalau ini hanya merugikan pengambilan Fanny. Kalau kat sini kita nampak untuk pasukan RSGMY, kalau dekat bahagian DXP begitu juga dengan Team Hut tak akan ada banyak sangat momen kita boleh saksikan. Tapi Noah sepakan yang baik ke arah panda cuma untuk dapatkan stack daripada Torn Apart Memory. Satu lagi hit diperlukan. Tapi Storm masih lagi terselamat dengan nyawanya. HP masih lagi saya rasa sesuai untuk melakukan zoning ketika ini. Ya, untuk 5 minit yang pertama boleh kita katakan game ni agak sedikit pasif. Ada pergerakan agresif dilakukan oleh kedua pasukan tapi lebih memberikan fokus kepada untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Noah diasah dengan begitu baik oleh Izanami untuk fasa early game. Sepatutnya dia dah boleh pergi dengan lebih advance tapi tidak mahu ambil risiko barangkali. Ya, mereka cuba nak memberikan tekanan kepada purple buff Gary tapi dah pun dijaga dengan rapi. Jadi RSGMY terpaksa bermain dengan lebih pasif dekat sini. Hanya memberikan fokus kepada kekuatan mereka iaitu pengambilan objektif buat seketika waktu ini. Ya, tapi lihatlah di mana early game seimbang untuk kedua-dua pasukan. Tiada
kill yang berjaya untuk didapatkan, malah perbezaan gol juga tidak terlalu ketara. Sedikit dibanding oleh pasukan RSGMY disebabkan dengan mengambil turtle yang pertama. Kalau pendapat saya sekarang ni, RSGMY berjaya untuk mengawal rentak pasukan Team Hak. Ya, tapi lihat di manakah kedudukan Repo sekarang ni memberikan sedikit gangguan dari segi farming boleh dilakukan oleh pasukan Team Hak. Iris juga melakukan perkara sama, namun begitu mungkin agak sikit berat di bahagian atas. Turn kedua tak muncul di bahagian tersebut. Satu baca sedang dilakukan, tapi ada Asreko. Terkena kepada Izanami dan first blood diberikan kepada Gary. Permulaan milik Team Hak ketika ini, tapi turtle yang kedua akan dimulakan. Demon Kite yang akan menamatkan turtle tersebut dan Team Hak hampir kehilangan sebenarnya Noah sebentar tadi. Manakala RSGMY terpaksa melepaskan Izanami. Kerjasama yang sedikit kurang kemas daripada pasukan SGMY sebentar tadi, tapi masa lagi menggunakan mereka untuk mendapatkan turtle yang kedua, tapi sebentar di bahagian atas. Tembakan daripada jauh-jauh oleh Lolia sebentar tadi hampir mengakibatkan Panda dikorbankan. Pasukan RSGMY berjaya untuk mengasak gold laner untuk Team Hak, tapi tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang turret. Manakala Vayne yang digunakan oleh Gary telah pun berjaya untuk mendapatkan satu di bahagian bawah. Ya, tetapi sekarang ini boleh katakan satu track yang baik daripada kedua pasukan untuk pasukan Team Hak. Bias mereka tidak berjaya mendapatkan turtle, tetapi mereka berjaya untuk dapatkan satu pemain dan juga mereka berjaya untuk dapatkan turret pertama buat pasukan RSGMY. Walaupun pasukan RSGMY sekarang ni seperti berjaya untuk kawal map, tetapi pasukan Team Hak seperti menjemput saja apa yang cuba dilakukan oleh pasukan RSGMY. Tangan kena kepada Storm tapi tidak berjaya untuk ditamatkan. Noah akan menjadi mangsa. Izanami membalas dendam. Iris datang dari arah belakang cuba untuk memberikan tekanan kepada Demon Kite dan juga Izanami. Team Hak akan berundur terlebih dahulu. Lolius akan mendapatkan semula turret di bahagian atas. Damage masih lagi belum mencukupi daripada pasukan Hak buat ketika ini, tapi RSGMY juga mengambil ruang sebentar tadi untuk mendapatkan menara di bahagian atas. Ini memberikan keseimbangan semula. Gary ada dua orang dekat situ cuba untuk dapatkan satu. Lolius flicker untuk melarikan diri, tapi Gary akan ditumpangkan terlebih dahulu. 2-1 hampir mendapatkan 2 pemain tapi berjaya untuk digagalkan. Ya, lihatlah bagian follow up. Lihatlah bagaimana pasukan RSGMY membaca pergerakan yang dilakukan oleh Gary sebentar tadi. Kemungkinan agak sedikit kekurangan damage yang mungkin boleh dikeluarkan oleh Gary sebentar tadi. Hampir-hampir berjaya mendapatkan double kill yang cukup pantas, tetapi lihatlah bagaimana kesinambungan dilakukan oleh pasukan RSGMY cukup laju. Tapi kita juga kena faham, itu hanya datang daripada Gary seorang diri saja. Bayangkan di dalam team fight yang akan datang selepas ini dengan kerjasama dengan Team Hak, ini boleh memberikan impact yang jauh lebih besar. Jadi RSGMY perlu bermain dengan lebih berhati. Terutamanya mereka tak ada single target lock dekat sini. Yap, single target lock tidak mampu untuk menghentikan gerakan yang boleh dikeluarkan, tapi sekarang ni Iris memberikan sedikit walkie damage kepada Repo. Nyawanya hampir separuh. Son 4 memori telah pun dikeluarkan hampir untuk mendapatkan Panda. Bennett Rage ke arah Iris tapi tidak dirasai. Demon Kite di bahagian belakang. Sepakan daripada Noah tapi tidak terkena kepada Sebo sekarang ni. Ada 2 flicker telah pun dikeluarkan. Dan RSGMY tidak ada yang terkorban. Manakala untuk Team Hak banyak ulti telah pun dibazirkan. Ya, dan jangan dilupa bagaimana Izanami telah pun mencuri Way of the Dragon. Jadi boleh memberikan fokus kemungkinan kepada Gary. Demon Kite sangat-sangat selesa untuk berada di bahagian turtle. Pastinya turtle yang ketiga. Bakal jadi turtle yang ketiga. Berjaya untuk ditumpangkan. Demon Kite mendapatkan 3 turtle berturut-turut. Team Hak dalam masalah dalam awal minit permainan ini. Panda perlu berhati-hati. Bennett Rage daripada Lolial menjangkakan tiada bahaya, tapi rupa-rupanya daripada semak dia datang menghunuskan senapan Noah ketika ini di bahagian hadapan. Repo telah pun disepak, tapi Noah mungkin akan ditumbangkan. Bukan lagi mungkin, tetapi pasti RSGMY dalam masa 3 minit pertarungan mereka boleh mengutip kill demi kill dan 5 kill kepada mereka. Ya, cubaan Team Hak untuk melakukan pertahanan sebentar tadi, tetapi sikit kesilapan di mana Iris tidak mempunyai speed untuk menyelamatkan diri sendiri sebentar tadi. Itu yang memulanya RSGMY bermain dengan lebih agresif. Dan ini juga menyebabkan di mana mereka juga perlu mengingati apa kunci kemenangan mereka di dalam sesuatu team fight dan terutamanya untuk melakukan zoning di bahagian hadapan. 3 turret, 3 turtle telah pun dimiliki oleh pasukan RSGMY. Di bawah 10 minit, 5 kill telah pun dimiliki oleh pemain ini. 4,600 memisahkan kedua pasukan. Pasukan RSGMY berada di dalam landasan yang cukup baik untuk dapatkan kemenangan. Ini bergantung sekiranya mereka melakukan kesilapan, pastinya pasukan Team Hak akan menghukum dengan sebaik mungkin. Iris akan ditugaskan untuk sentiasa berada di bahagian hadapan. Noah akan melakukan attack-attack yang mengejutkan, mendapatkan Storm. Ya, tapi bukanlah satu sepakan yang baik daripada Noah ketika ini. Kena Bennett Rage dan Lolial. Free hit daripada arah belakang.
tembakan daripada Nibiru menyelamatkan keadaan untuk RSGMY ketika ini. Iris ditarik dekat bahagian belakang. Dia tak ada sprint ketika ini dan Iris akan dikorbankan oleh Ripo. Demon Kite masuk di bahagian hadapan, menghalau Panda, menghalau Yura. Dia terus melakukan follow up. Saya jangkakan Gary akan datang memberikan bantuan seperti tadi, tetapi nampaknya tidak. Hanya melakukan cutting lane saja buat ketika ini Team Hak terpaksa aku dengan kematian tak betul Gary. Gary telah hentiton. Sekarang ni satu lagi hit diperlukan dan Izanami berjaya untuk menumpangkan Gary ketika ini. Lord percuma untuk RSGMY dan Team Hak. Mampu ataupun tidak mereka cuma untuk mendapatkan Lord ini. Satu tembakan telah pun dilepaskan oleh Yura, jadi tiada lagi Astral Recall dan mereka berjaya untuk mengunci Lord yang pertama. Ya, damage yang besar sebenarnya dikeluarkan oleh Yura. Pasukan daripada RSGMY, mereka kena respect. Dan pemain ini masih lagi belum berjaya untuk dijatuhkan. 8 kill yang dimiliki oleh pasukan RSGMY. Namun betul mereka masih lagi tidak berjaya untuk dapatkan Yura. Kalau mereka boleh daripada pasukan Team Hak menjaga Yura ini sebaik mungkin, pastinya akan menjadi winning condition yang terbaik buat pasukan Team Hak. Ya, tetapi kita juga kena lihat daripada sudut ekonomi. Perbezaan sebanyak 7,000 gol pada minit yang ke-11. Ini adalah satu jumlah yang cukup besar. Satu sepakan. Okey, kali ini sepakan yang baik. Tapi mana di follow up damage-nya? Kena Star Storm akan dikorbankan terlebih dahulu. 2 kill untuk pasukan Team Hak ketika ini. Bandit Rage dikumpulkan dengan Press Express. Meletup. Team Hak telah kehilangan seorang pemain terlebih dahulu. Iris mungkin akan jadi mangsa yang kedua. Tapi RSGMY sedar. Ini kalau diteruskan lagi, kemungkinan mereka pula yang akan dikorbankan. Pulang terlebih dahulu. Nantikan ketibaan Lord yang pertama di bahagian atas. Ya, cutting lane yang cukup baik dilakukan oleh pasukan RSGMY. Mereka berjaya akan ditumpangkan oleh Gary ketika ini. Ya, 1v1 di antara dua assassin daripada kedua pasukan nampaknya dimenangi oleh Gary. Dan ini menunjukkan bahagian pasukan Team Hak mampu untuk mengawal situasi yang cukup penting, terutama di bahagian atas selepas Lord pertama berjaya dijatuhkan dengan begitu baik. Dan kita boleh katakan ini adalah pertahanan yang cukup cantik daripada Team Hak. Sebenarnya memaksa Team Fight di kawasan luar menyebabkan IGMY langsung tak mampu untuk menyentuh inhibitor pasukan Team Hak. Dan kalau ini berterusan, IGMY mungkin akan berada dalam masalah yang besar. Terutamanya apabila mereka tak ada cara untuk mementingkan Gary dengan efektif. Ya, gerakan daripada pasukan RSGMY juga tak dilupakan. Mereka sentiasa bersama. Mereka akan pastikan yang kalau Gary datang, ada double stun yang boleh dikeluarkan. White Charge, begitu juga dengan Taunt daripada Energy Eruption yang dikeluarkan oleh Frederick. Ya, dan juga harus ingat dengan ada Way of the Dragon yang dicuri oleh Izanami yang sering sekali menjadikan satu setup yang terbaik buat pasukan RSGMY. Kali ini mereka diasak dengan begitu baik. Noah sepakan yang baik tapi terlalu ke dalam dan Noah akan dikorbankan terlebih dahulu. Tembok yang menyekat 3 pemain untuk melarikan diri, tapi mereka berjaya juga sebenarnya. Hanyalah perlu menyelamatkan diri sahaja. Itu kunci yang baik. Tapi pasukan RSGMY akan terus menekan demi menekan dan Team Hak terpaksa berundur. Ya, dan sekarang ini mereka berjaya mengambil resources milik pasukan Team Hak. Pastinya akan menyukarkan lagi tugas pasukan Team Hak untuk melakukan serangan. Sementara pasukan RSGMY, mereka kena bermain, kena mengekalkan saja momentum ini. Dan sekiranya mereka mampu, lihatlah bagaimana AI prediction. Kesemuanya dimenangi oleh pasukan RSGMY. Untuk game yang pertama ni, kalau Team Hak mampu untuk melakukan satu magical moment, mereka boleh dapatkan kemenangan. Tapi kita juga kena ingat untuk Team Hak selagi juga masih lagi hidup di bahagian backline. Dengan adanya Astral Recall, masih lagi mampu untuk melakukan poking tanpa henti. Dan itu sentiasa akan menjadi masalah besar kepada pasukan RSGMY. Itu yang perlu dilakukan oleh Team Hak sebenarnya. Sepakan daripada Noah perlu di follow upkan dengan pantas. Tapi sebut pasal follow up, tak banyak sebenarnya hero yang boleh dikombokan untuk instant burst. Panda perlukan stack untuk keluarkan damage daripada Torn Apart Memory, manakala tembakan daripada Astral Recall bukanlah damage yang terlalu besar. Dia besar tapi sebenarnya tak cukup mematikan. Dia boleh mematikan kalau target tersebut half HP, tapi sekarang ni Iris bergerak di bahagian hadapan. Dia tahu dia kebal tapi dia perlu berhati-hati sebenarnya. White Charge yang baik, stun telah pun dikeluarkan. Gary cuba untuk masuk dan Storm akan dikorbankan terlebih dahulu, tapi Demon Kite berjaya untuk mendapatkan Lord. Tapi sekali lagi Lolial berjaya untuk menumbangkan Iris dan game ini kita nampak bagaimana Iris dikunci 100%. Sekarang ni kalau kita bercakap tentang Yura, kena jaga dia untuk pasukan RSGMY. Kalau mereka berjaya untuk menjaga Lolial, pastinya pasukan RSGMY boleh dapatkan kemenangan 6-0-2. Sekarang ni KDA untuk pemain ni cukup bagus dari segi jaga positioning beliau, dan dia tahu bila nak keluarkan skill-skill yang mampu untuk memberikan kesan yang cukup tinggi buat pasukan Team Hak. Tapi lihat Gary tanpa henti melakukan cutting lane dekat sini, cuba untuk membantu dari segi pertahanan, tapi dah pun dijumpai. Yap, tapi Gary perlu melarikan diri. Dia tak ada purple buff.
Jadi gerakan agresif je tak boleh dilaksanakan dengan lebih kerap. Jadi untuk pasukan RSGMY, kemenangan yang agak besar kepada mereka sekarang ni. Ya, kita lihat bagaimana Noah berjaya untuk mengikat jalanan cuba dilakukan oleh Demon Kite. Tak mahu pemain ini sekarang ni berhadapan dengan Gary di bahagian bawah. Tapi fokus kita di bahagian atas. Mereka akan mengetuk. Inverted turret. Astral Echo kena kepada 4 orang pemain. Tapi tembakan tersebut terkena pula kepada Izanami. Tiada rasa. RSGMY mahukan turret di bahagian tengah ketika ini. Sound 4 memory diambil oleh Izanami tapi terus sahaja buang semula kerana itu ultimate yang salah sebenarnya didapatkan. RSGMY cuba untuk maksa sekali lagi. Noah ditekan di hadapan base mereka sendiri. Masih lagi berjaya untuk melakukan pertahanan. RSGMY tidak berjaya untuk menjatuhkan inhibitor yang kedua bagi pasukan Team Hak. Tapi Gary tidak berjaya untuk mendapatkan pukul buff. Adakah akan didenda dekat sini? Tapi RSGMY serangan yang kedua. Serangan kedua cuba untuk dilakukan. Panda tak mampu untuk mempertahankan lagi turret di bahagian tengah tersebut. 2 inhibitor turret telah boleh ditumbangkan. RSGMY mereka berjaya. Mereka dapat apa yang mereka nak. Jadi mereka akan berundur terlebih dahulu. 4-1-7 buat Izanami, 0-0-3 buat Yura. Yes, dia masih lagi tidak berjaya dikorbankan. Tetapi apakah sumbangan terbesar pemain ini selain daripada mampu untuk membuka map? Kalau mampu untuk membuka map, kalau tiada follow up yang penting boleh dilakukan oleh pasukan Team Hak, boleh dikatakan agak sia-sia membuka map. Wild Charge yang kurang kemas dilakukan oleh Storm sebentar tadi. Tapi berjaya untuk paksa Panda menggunakan Flicker. Lolia berjaya untuk dapatkan dua ketika ini. Panda terperangkap. Panda akan dikorbankan terlebih dahulu. Iris di bahagian belakang cuba untuk dapatkan Lolial. Berjaya ataupun tidak, dia cuba untuk kejar. Dash telah pun dikeluarkan. Lolial shutdown daripada Iris. Menarik di bahagian belakang. Tapi Izanami masih lagi terselamat. Ripo datang cuba untuk membantu. Tapi Yura akan ditumbangkan terlebih dahulu. Demon Kite berhadapan dengan Gary. Dan Gary berjaya untuk memenangi pertarungan tersebut. Iris bersorangan. Satu hembusan terakhir. 4 terkorban. Hanya tinggal 1 sahaja. Ya, sekarang berhadapan dengan 1 bertemu dengan 2. Mampukah Ripo dan juga Izanami untuk tamatkan game ni? Mereka ada minion, mereka ada kekuatan, tetapi mungkin terlampau tinggi risiko tersebut buat pasukan RSGMY. Terutamanya apabila Noah baru saja hidup, Panda juga baru sahaja kembali di dalam Land of Dawn. Jadi risiko yang terlalu tinggi. RSGMY perlu kembali dan berpuas hati dengan pengambilan inhibitor turret yang kedua sebentar tadi. Dan mereka perlu bersiap sedia dengan pengambilan Lord yang ketiga ini. Persoalannya, adakah Team Hak akan memberikan saingan? Dah tak ada retreat daripada Giri sekarang ni. Dikala Lord telah muncul dan seterusnya. Pasti ini satu info yang cukup baik buat pasukan RSGMY. 24 kali tembakan yang dilepaskan oleh Yura. 1-0-10 untuk Ripo ketika ini bermain sebagai tanker. Walaupun dia sebenarnya adalah EXP laner, menadah ke semua damage yang boleh dilakukan. Taunt kepada Noah ketika ini menghalang the Way of Dragon yang boleh dikeluarkan terlebih dahulu. Terkena kepada seorang pemain, bukan Izanami sebenarnya yang terkena, tapi Demon Kite berjaya untuk mengunci terlebih dahulu Lord tersebut. Izanami akan dikorbankan. Tembakan daripada jarak jauh oleh terlebih dahulu Yura. Sebenarnya double kill diberikan kepada Gary ketika ini. Lolials diperangkat dekat bahagian belakang. Mereka cuba perlu sebaik yang mungkin mendapatkan Lolial ketika ini. Tak ada pandangan terhadap pemain dan Iris seorang sahaja yang cuba sebenarnya pergi ke arah Lolial dan mereka terselamat. Ya, sekarang ni Iris berhadapan dengan dua pemain, tapi Gary datang untuk beri bantuan. Lolial adanya immortality mampu untuk lambaikan diri Iris sekarang ini. Itu sebabnya kenapa kita katakan convert hero yang berbahaya. Yura dengan Astral Recall sebentar tadi berjaya untuk tumbangkan Lolials pada saat akhir. Dan Iris ketika ini dia hanya perlu melambatkan saja. Sekali lagi Team Hak berjaya melakukan pertahanan dengan begitu cantik. Pasukan RSGMY sekarang ini perlu semakin lama semakin risau disebabkan Yura yang buat ketika ini damage beliau dah tak boleh nak diketepikan dah. Ya, walaupun sepertinya di saat-saat awal Gary tidak mampu menggunakan Fini dengan baik, tetapi lihatlah, sekiranya diberikan platform yang terbaik, sekiranya diberikan setup yang diperlukan oleh pemain ini, mampu untuk menukar situasi-situasi yang cukup kuatir sebentar tadi berpihak kepada pasukan Team Hak. 16 kill berbalas 10 sekarang. Tadi jurang perbezaan kill yang agak ketara, tapi sekarang ni didapatkan dengan sebaik yang mungkin. Yura dengan perbezaan dekat bahagian mid lane kita nampak 1200 gol berpihak kepada Yura terlebih dahulu. Tak disangkakan lagi tembakan dia setakat ini semuanya memberikan impak yang besar untuk RSGMY maju ke hadapan. Dan seperti yang dikatakan Aziz, sabar sebentar, di bahagian tengah Noah diperangkap terlebih dahulu. Dia tak ada flicker. Hembusan nafas yang terakhir ada Noah dalam bahaya. Dia akan dikorbankan terlebih dahulu. Iris hanya boleh melihatkan sahaja rakannya dikorbankan.
RSGMY terus marah selepas mengetahui tiadanya Noah. Ini peluang kepada mereka masuk ke dalam base kawasan Team Hak terlebih dahulu, tapi Iris dekat bahagian belakang. Dia disepak, dia dikenakan semua stun. Iris akan dikorbankan terlebih dahulu. Lolias bergerak di bahagian hadapan. Dan lihatlah bagaimana Gary cuba untuk masuk. Tapi dengan adanya gerakan daripada Storm menghalang sebenarnya Gary untuk bergerak dengan lebih agresif. Pasukan RSGMY bukan ingin tamatkan game lagi sebenarnya. Mereka hanya untuk mencari kill terlebih dahulu. Kalau ada rezeki ada. Dan Panda telah mengaktifkan dia punya Wind of Nature. Dan terlebih dahulu Gary dan juga cutthroat kepada pemain yang salah ketika ini. Demon Kite masuk di bahagian hadapan menggunakan puncture. Satu lagi hit diperlukan. Dan mereka masih lagi mampu bertahan. Ya, pertahanan cukup baik lakukan oleh pasukan Team Hak. Mereka mungkin akan berjaya dapatkan Storm. Storm mampu untuk melarikan diri. Tetapi tugas utama mereka kena clearkan minion terlebih dahulu. Kerana kalau minion berjaya untuk masuk tinggal lebih banyak di bahagian base, pastinya kesukaran semakin melonjak buat pasukan Team Hak. Okey, saya dah risau untuk pasukan IG Malaysia sekarang ini. Tadi 5 lawan 3 tau. Tapi Team Hak masih lagi berjaya untuk melakukan pertahanan dengan begitu cantik. Jadi untuk pasukan IGMY, adakah ini bermaksud mereka sangat-sangat memerlukan bantuan daripada Lord yang seterusnya? Tapi persoalannya juga kepada Team Hak, adakah mereka akan melakukan saingan ataupun tidak? Kalau sebut pasal saingan sebenarnya dekat hadapan Lord ni akan menjadi kunci kemenangan kepada kedua-dua pasukan. Kalau RSGMY mendapatkan Lord, tapi kalau mereka hilang 4 orang pemain sekalipun, Team Hak boleh gunakan kelebihan ini untuk terus endkan game. Senang cakap, dekat hadapan Lord ni siapa-siapa tak boleh buat kesilapan. Betul. Ini akan bergantung di manakah setup-setup yang akan dilakukan oleh pasukan Team Hak. Noir akan mainkan peranan yang cukup-cukup penting. RSGMY, Izanami, kedudukannya pastinya akan dicari oleh pemain-pemain seperti Gary dan juga Panda. Sekarang ni mereka memberikan fokus. Bennett Rage yang tidak mengenai sasaran. Ya, kena tepat kepada Noah ketika ini. Tapi Gary hampir tak dikorbankan. Tapi dengan adanya 4 kabel yang pantas, berjaya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Iris dipertangkap. Split telah pun dikeluarkan. Tapi lihatlah dia tak boleh buat apa-apa. Iris juga akan ditumbangkan. Tiada lagi watak yang kebal untuk berada di bahagian hadapan. Dan pasukan RSGMY, mereka seperti asalkan palau Lord ini. Mereka cuba untuk endkan game. Tinggal Gary, Yura dan juga Panda sahaja. Adakah mereka mampu ketika ini? Ya, kita dapat melihat mereka sabar menantikan minion, tapi IGMY sedang cuba untuk melakukan serangan yang terakhir. Yura, Gary, tu saja pergi pada bahagian backline. Ada 3 minion. Wajah je baik. Gary akan ditumbangkan terlebih dahulu. Yura terpaksa dihalau ke bahagian belakang. RSGMY tak perlukan Lord. Mereka boleh menamatkan game ini. Ya, serangan pertama. Satu serangan yang cukup baik pada peringkat akhir sebentar tadi. Lihat bagaimana Izanami berjaya untuk kawal game tersebut. Dia tahu dengan ada game barrier yang telah dilepaskan oleh Storm menyebabkan kesukaran daripada Panda untuk melarikan diri, dan itu merupakan titik terbaik buat pasukan RSGMY berjaya dapatkan kemenangan pertama. Poin yang cukup penting buat mereka. Kemenangan yang pertama, saya perlu berikan highlight kepada Storm dekat sini. Ya, wild charge daripada beliau tidaklah begitu menakutkan, tidaklah begitu cantik, tetapi Guardian barrier beliau beberapa kali kita melihat tepat di posisi yang cukup menjengkelkan bagi pasukan Hak untuk sama ada meneruskan perlawanan ataupun untuk menyelamatkan diri. Oh, Banter. Oh, di bahagian EXP. Tapi sebenarnya saya boleh katakan RSGMY disiplin yang sangat-sangat baik. Adakah ini menunjukkan bagaimana Fanny Gary sebenarnya boleh di-counter? Mereka boleh dikatakan dapat comfort hero terutama daripada Yura. Kalau bak kata Coach Ray, tak ada hero yang tak boleh counter. Ya, ini dan RSGMY menunjukkan bagaimana kejawapan yang terbaik untuk dapatkan kemenangan di game yang pertama di antara pasukan Team Hak bertemu dengan RSGMY. Dan yang menariknya, daripada segi drafting dekat sini, IGMY mengabaikan pemain-pemain yang lain dan hanya memberikan fokus lebih tinggi kepada Iris. Ban saja hero-hero yang boleh melakukan tear down, pergi backline, bagi jadi hero sustain. Ya, sekarang ni adakah pasukan daripada RSGMY Ripo akan diberikan MVP ataupun kita berikan kepada Raja Marksman kita, iaitu Low Liao, dengan penggunaan Beatrix beliau cukup mengagumkan. Dia mimikkan Iris Pemain yang sangat berbakat sebenarnya. Evolve dengan kill participation 71%, 13 kill. 13 kill. Game pertama. Ini bukan cantum-cantum tau. Ini kill yang wow. Dan ini datang daripada seorang goal laner yang kini kembali bermain dengan cukup-cukup agresif. Beberapa kali kita melihat kadang-kadang
Lolials yang paling berada di bahagian hadapan sekali untuk memastikan tim Hak tidak berjaya untuk menyelamatkan ini. Tetapi disebabkan beliau yakin dengan Maiko beliau, bagaimana beliau boleh bergerak untuk menyelamatkan diri sendiri, dan juga keyakinan kepada rakan-rakan beliau untuk melakukan follow up kalau beliau dalam bahaya. Ya, satu lagi yang antara penyebab kenapa Lolias mampu untuk bergerak dengan sangat-sangat agresif, lihatlah bagaimana pemain-pemain di sekeliling beliau. Ya. Mereka ada grok. Dia nampak dah macam Gunung Kinabalu. dia tak homesick. Jadi dia boleh bermain dengan cukup baik, dan 22 minit masa diperlukan oleh pasukan Rezema itu dapatkan kemenangan. Dia ada home buff dekat sini, tetapi juga ada buff daripada segi itemization. Lihat Wind of Nature, Immortality dan juga Rose Gold Meteor. 3 item yang membenarkan beliau untuk bermain agresif di bahagian hadapan. Ya. Masa dengan adanya gerakan daripada Lancelot, dia macam hiking. Dia pergi ke bahagian belakang. Mudah saja sebenarnya. Walaupun kat game pertama ni kita tak nampak sangat gerakan daripada Demon Kite, tapi sebenarnya saya boleh katakan yang dia mengganggu farming pasukan RSGMY, pasukan Team Hak sebenarnya, dan dia membantu pasukan RSGMY sebenarnya untuk halang Fanny untuk dapatkan snowball level. Jadi kita akan nampak dekat bahagian pemilihan emblem juga itemization. Kat sini saya nak tanya kepada kita punya analyst, kenapa Lancelot gunakan quantum charge? Selalunya orang akan gunakan killing spree ataupun Impurage. Saya rasa lebih memberikan fokus sikit kepada sensitivity dan juga mobility untuk pergi kepada bahagian backline, sebab mereka tahu mereka tak banyak hero yang mampu untuk pergi kepada bahagian backline kecualilah Lancelot, kecualilah Demon Kite dekat sini. Dan antara masalah terbesar daripada pasukan Team Hak adalah apa? Yura yang sentiasa berada di belakang sana. Jadi tak ada pilihan yang lain. Mereka terpaksa untuk menggunakan quantum charge untuk memastikan Demon Kite sampai kepada target yang diingini. Kalau kita perhatikan daripada awal game, daripada sampailah serangan yang terakhir, kedua pasukan nampak macam ada strategi yang agak similar, iaitu kalau mereka boleh protectkan damage dealer, mereka boleh dapatkan kemenangan. Untuk pasukan Team Hak, kalau mereka boleh protectkan Yura, mereka mampu untuk dapat kemenangan. Lihat, satu saja kematian sepanjang 22 minit ini menunjukkan bagaimana mereka ada idea, tapi macam mana execute plan tersebut. Saya rasa lebih kepada Yura untuk kali ini tak ada combo-wombo yang boleh dilakukan dengan lebih mudah dekat sini. Bukan sahaja Novaria, bagi pendapat saya sebenarnya Noah, kalau dia start gunakan dia punya The Way of Dragon sekalipun, dia macam siapa yang boleh instant burst? Mereka mungkin bagi pendapat saya untuk Team Hak, mereka menjangkakan yang Fredrin dekat bahagian jungle. Saya rasa Gary sajalah yang boleh melakukan instant burst. Ya. Tapi adakah target tersebut Lolials? Kalau target itu adalah Lolials, dan yes, sepatutnya Gary keluarkan segala-galanya untuk melakukan burst terhadap tinggal target lock tersebut. Tapi kalau tidak, Gary terpaksa bersabar dulu. Apabila saya lihatkan dekat bahagian gameplay seperti tadi, di mana Brody yang digunakan oleh Panda tak berjaya untuk dapatkan gold plating, tak berjaya untuk dapatkan turret. Sebenarnya dekat situ kita boleh nampak yang Team Hak sebenarnya dikawal oleh pasukan RZMY. Ya, ini yang dilakukan oleh pasukan daripada RZMY. Mereka tahu Yura perlukan masa. Betul. Untuk keluarkan damage yang besar. Lagi satu fokus dia untuk cari atau membuka map dengan begitu baik. Tetapi mereka hampir terlupa satu lagi damage dealer yang mampu untuk berikan penukaran 100% daripada arah gold lane, iaitu Panda. Jadi pasukan daripada RZMY, mereka berjaya untuk pastikan pemain ini tak boleh bergerak dengan sukarelanya. Dan seperti yang dikatakan oleh Syamilo, dia sangat-sangat memerlukan dia punya stack. Dia perlukan stack untuk keluarkan damage. Tapi apapun, kita akan saksikan bagaimana sempat posing sempat posing post game stat. Kita boleh nampak bagaimana saya nak tengok damage yang boleh dikeluarkan oleh Panda sebenarnya kat sini, di mana damage yang dikeluarkan adalah 117,000, betul. Di mana nak bandingkan dengan Lolia, sebenarnya lebih besar kan? Betul. Ya, sebenarnya lebih besar. Harus diingat, ada dua pemain yang kebal daripada RZMY. Mereka ada Federin, mereka ada... Tapi damage tu tahu terlalu rendah bagi pendapat saya. Terlalu rendah. Tapi kita kena faham, ini boleh dikatakan disebabkan RG Malaysia memenangi daripada segi objektif dari pasal awal game. Walaupun tak ketara sangat, tapi lama-kelamaan ianya sikit-sikit lama-lama jadi bukit Kinabalu dekat sini. Dan ini menyebabkan kenapa Team Hak tak boleh nak melakukan serangan lebih lanjut lagi untuk mendapatkan damage kepada tower. Tapi apa yang penting, dua ESP laner kita ada dekat sini, di mana Sandbag diberikan kepada Iris, manakala Forgotten One diberikan kepada Repo dengan 16 assist. Bermain Fredrin dekat bahagian EXP Cukup tinggi sebenarnya assist yang direkodkan oleh pemain ini. Dan sekarang ni
kita akan saksikan heat map daripada kedua-dua pasukan. Ya. Manakah pemain yang outstanding? Adakah kita melihat kepada pemain yang tepat? Kali ini kita akan melihat daripada Iris dan juga Ripo untuk 7 minit hingga masuk ke minit yang ke-12. Lihatlah bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pasukan RGMY yang sentiasa memaksa Iris untuk sentiasa pulang. Dan kita juga boleh katakan kalau kita melihat daripada heat map dekat sini, ini boleh kata mirroring move dekat sini di antara kedua-dua EXP ni disebabkan kedua-duanya membawa konsep yang sama, lebih kepada sustain EXP laner dan juga melakukan zoning di bahagian hadapan. Cuma perbezaannya lebih mudah lagi Vipo untuk memulakan sesuatu. Tapi saya nampak bagaimana gerakan daripada Ripo menguasai Iris sepenuhnya. Dekat mana Iris ada kat situ, dia akan pergi ke depan. Dia macam kalau nak split-split, just split-split aku. Jangan split-split Lolia, jangan split-split Izanami. Dan kita nampak banyak kali sebenarnya Ripo yang ditarik oleh Iris. Tapi apa yang kita boleh puji untuk daripada pasukan Team Hulk, walaupun mereka tewas di game yang pertama, tetapi lihat bagaimana mereka mampu untuk melakukan pertahanan yang baik. Ya. Satu lagi kemungkinan bagaimana pasukan RZMY bermain dengan cukup berhati-hati, tak nak terus masuk, tak nak melakukan kesilapan kecil yang mampu sebenarnya tukar arus perlawanan game ini, menyebabkan kemungkinan kesilapan tersebut tu mungkin akan diberikan kepada pasukan Team Hulk. Kalau kita nak melihat dengan lebih dalam lagi, apa salahnya kalau kita terus masuk ke dalam kita punya highlight yang dibawakan khas oleh ROG, di mana mereka berjaya dapatkan turtle pertama daripada pasukan RGMY, tetapi Gary yang berjaya dapatkan first blood. Tapi kalau kita melihat kepada highlight ini, saya tak boleh. Saya melihat Storm ni, saya rasa hidden MVP wajar diberikan kepada beliau. Berapa kali kita melihat Guardians Barrier dari beliau, memangnya menyukarkan keadaan bagi Team Hulk. Home buff. Dan juga tak dilupakan Ripo yang sentiasa untuk berada dekat bahagian depan. Kita nampak bagaimana banyaknya skill dikeluarkan kepada beliau, dan ini tak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Tambah-tambah pula Izanami tiba-tiba ada The Way of the Dragon. Dia macam pasrah je lah. Tapi dekat dalam game ni, saya antara game yang saya suka untuk mereka bazikan skill-skill, sebab susah sebenarnya, bukan untuk pasukan Team Hulk ni untuk dapatkan pasukan RGMY. Mana pasukan RGMY sendiri pun susah dapatkan pemain-pemain daripada pasukan Team Hulk sendiri. Betul. Sebab kita juga dah melihat beberapa kali di mana walaupun IG Malaysia menang dari segi jumlah, tapi untuk mereka menghabiskan game, untuk mereka menembusi pertahanan Team Hulk bukanlah satu perkara yang mudah. Yang ni kalau dia dapat Izanami, saya rasa kemungkinan besar Team Hulk boleh menerbalikkan keadaan. Tapi Dia dapat Izanami. Bukan. Tadi dia tendang Ripo sebenarnya. Dia dah Jack kundur dekat dua orang pemain. Lepas tu dia sepak Ripo. Kalau dia sepak Izanami, mungkin follow up tu cepat untuk tumbangkan pemain tersebut. Jadi akan memberikan kemenangan yang besar sebenarnya untuk Team Hulk, sebab tak ada yang boleh bunuh panda dengan cepat melainkan Izanami. Ini serangan yang terakhir. Lihat bahagian Izanami akan pastikan panda tak boleh pergi mana-mana, dan sekaligus pasukan daripada RGMY berjaya untuk mengekang kemarahan pasukan Team Hulk untuk dapatkan kemenangan yang pertama. Jadi satu poin yang cukup berharga, satu poin cukup penting buat pasukan RSGMY kutip pada hari ini menjadi milik mereka. Soalannya untuk game yang kedua, adakah mereka akan mengekalkan momentum ini atau pasukan Team Hulk akan bangkit? Saya rasa